Baik, untuk hari ini kita akan belajar bab 8 berkaitan dengan tajuk vektor. Dan kita akan lihat kepada 8.1 vektor untuk standard pembelajaran pada hari ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada standard pembelajaran. Okay, di bawah 8.1 vektor ni kamu akan belajar berkaitan 8.1.1 kita nak membanding beza antara vektor dan skala, mengenal pasti suatu kuantiti adalah kuantiti vektor atau skala dan memberikan justifikasi, dan juga standard pembelajaran yang kedua, bagaimana kita nak mewakilkan vektor menggunakan tembeling garis berarah dan tata-tanda vektor, serta bagaimana kita hendak menentukan magnitude dan juga arah vektor. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya ialah membuat dan mengesahkan konjektur tentang sifat-sifat pendarapan vektor dengan skala, dan juga 8.1.4 membuat dan mengesahkan konjektur tentang vektor selari. Okey, seterusnya kita lihat kepada mengenal pasti antara kuantiti vektor dan juga kuantiti skalar. Okey, kita tengok dulu kepada apakah itu kuantiti vektor? Kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, magnitude dan arah. Manakala kuantiti skalar adalah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja tanpa mempunyai arah. Okey, contoh-contoh kuantiti vektor ialah daya, laju, sasaran, berat. Manakala contoh kuantiti skalar ialah tinggi, luas, jarak, laju, jisim. Okey, bagaimana kita hendak menggambarkan sesuatu vektor? Jadi kita boleh gambarkan sesuatu vektor dengan menggunakan tembeling garis yang mempunyai anak panah. Okey, seperti berikut. Jadi ini mula daripada A ke B, contoh dia, dan ada satu garis ataupun tembeling garis dan ada anak panah. Di mana titik A ini dikenali sebagai titik awal dan titik B ini dikenali sebagai titik terminal. Okey, titik B ini adalah titik terminal. Jadi tanda vektor kita boleh tulis dengan menggunakan sama ada kamu guna huruf besar A, B dan ada anak panah di atasnya, atau kita boleh tulis sebagai A, B dan bold, dalam bold A, B tu di highlightkan dia, A, B dihitamkan dia, ataupun kita boleh tulis guna huruf kecil A dan ada tanda tilde ataupun vektor di bawahnya, ataupun A kecil juga, small letter A, dan A tu diboldkan. Okey, ini ialah 4 tanda vektor yang boleh kita guna untuk tulis vektor lah, untuk wakilkan sebarang vektor. Okey, manakala untuk kuantiti skala hanya garis sahaja, tidak ada anak panah. Itu beza dia antara tanda vektor dan juga bukan vektor ataupun skala lah. Okey. Dan tanda ataupun kita magnitude bagi vektor kita nak tulis macam mana? Okey, kita boleh tulis begini. Ada palang tu, maksud dia palang tu ada modulus. Vektor ni vektor adalah jarak, atau jarak tidak boleh negatif. Tu sebabnya kita perlu letak tanda, ada tanda palang ni ataupun tanda modulus. Okey, modulus vektor AB, ataupun kita guna AB, boldkan dia, ataupun huruf kecil ada tilde kat bawahnya,
ataupun A bold, small letter A bold, dan ada ada modulus ataupun palang ni. Jadi modulus ni adalah tanda bagi magnitude. Seterusnya, kamu perlu tahu juga apakah itu vektor sifar. Vektor sifar adalah vektor yang tidak mempunyai magnitude, ataupun vektor yang mempunyai magnitude sifar, dan arahnya tidak dapat ditentukan dan ditulis sebagai kosong. Di bawah tu adalah tilde sebenarnya, bukannya garis, sebab saya tak ada dalam ni, jadi saya guna bawah tu ialah tilde. Tilde adalah bagi simbol bagi vektor. Kita tengok yang seterusnya. Beberapa sifat vektor yang perlu kamu tahu. Yang pertama sekali, apakah itu vektor sifar? Tadi dah ulang balik. Vektor sifar adalah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan dan ditulis diwakili oleh kosong tilde. Contohnya, sebuah kereta lumba bergerak dalam litar yang berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba itu sama. Maka vektor bagi sesaran kereta lumba tersebut adalah vektor sifar. Maksudnya dia mula dengan di akhir, titik mula dengan titik akhir ni titik yang sama, maka vektor ni dikenali sebagai vektor sifar. Yang seterusnya berkaitan, kalau kita ada dua vektor, dua-dua vektor tu sama, dia ada mesti ada syarat dia. Dua vektor sama jika mempunyai magnitude. Syarat dia yang pertama, magnitude dia mesti sama dan arah dia juga mesti sama. Jadi kita boleh tulis sebagai AB, vektor AB sama dengan vektor CD. Contoh, Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama dan ke arah yang sama. Jadi maka vektor hal laju V bagi kedua-dua pergerakan mereka adalah sama. Jadi kita boleh tulis V atau hal laju Rakesh sama dengan hal laju Fauzi. Kalau kita tulis dalam tanda vektornya, vektor Rakesh sama dengan vektor Fauzi lah. Ini berkaitan dengan dua vektor yang sama. Dia kedua-duanya mesti mempunyai magnitude dan arah yang sama, syarat dia. Dan satu lagi yang berkaitan dengan vektor negatif. Jadi vektor negatif adalah vektor yang mempunyai magnitude yang sama tapi arah yang bertentangan. Kalau kita ada vektor AB, vektor BA. BA adalah vektor negatif bagi AB. Dan kita boleh tulis BA itu sebagai negatif AB. Negatif AB. Itulah tiga sifat yang berkaitan dengan vektor yang perlu kamu tahu, iaitu vektor sifar, vektor sama dan juga vektor negatif. Kita tengok yang seterusnya. Contoh. Rajah di sebelah menunjukkan vektor AB. Vektor AB yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke titik B. Cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Diberi ni satu kotak kecil ni mewakili 1 cm dan arah ke utaranya diberi arah ke utaranya juga diberi. Jadi kita nak dapatkan magnitude, kamu kena guna teorem Pythagoras lah. Jadi magnitude AB sama dengan square root 5 ni daripada mana kita bilang kotak dia. 5 ni 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini 5 unit, sini juga 5 unit. Jadi panjang ataupun magnitude AB kita boleh guna square root 5
5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 lah. So sama dengan square root atau punca kuasa 2 50. Pemudahkan kita akan dapat sama dengan 5 square root 2. Okey, 5 square root 2. Maka magnitude AB ialah 5 square root 2 cm. Okey, magnitude arah dia dari titik arah dia dari arah AB adalah ke timur laut, ke sini. Okey, yang ni kamu kena ulang kaji balik yang berkaitan dengan arah-arah kompas. Okey, so arah AB dia adalah ke timur laut. Okey, yang seterusnya okay, kita tengok kepada 8.1.3 beberapa sifat. Okey, kita tengok kepada beberapa sifat-sifat pendarapan vektor dengan skalar. Okey, skalar K ni adalah satu nilai lah. Jadi pendarapan skalar K dengan vektor A menghasilkan vektor KA dengan keadaan yang berikut. Okey, kalau kita ada modulus K darab A, K tu kita boleh letak di luar. K tu boleh letak di luar, darabkan dengan modulus ataupun magnitude A. Magnitude vektor A. Okey, B, arah KA sama dengan arah A jika K dia lebih besar daripada kosong lah. Kalau K lebih kecil daripada kosong, maksud dia arah yang berbeza, iaitu negatif vektor yang kita dah sentuh tadi. Okey, yang C, arah KA bertentangan dengan arah A jika K lebih kecil daripada kosong. Yang ni lah yang maksud tadi tu. Yang ni vektor bertentangan arah, iaitu vektor negatif. Okey, kita tengok kepada contoh 5. Okay, nyatakan setiap vektor pada rajah di sebelah dalam sebutan C. Okey, C diberi yang pink ni. Kalau kita tengok dia punya kotak dia ada 5 lah. Untuk C ni, vektor C ni dia 5 kotak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, nyatakan setiap vektor bagi RS. So RS ni kita bilang ada berapa kotak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 1 C lah. Satu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 C. Kamu bilang kotak. Jadi kotak ni ada 10. Tengah-tengah dia sini C, sini C. Maka RS sama dengan 2 C. Okey, PQ pula sama juga caranya. So dia ada berapa kotak? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kotak. Ni 15 bahagi 5 jadi 3C. Okey, LM pun sama. LM jarak dia sama dengan RS. Sama dengan RS, sama dengan 2, tapi berbeza arah dengan C yang diberi. Jadi maka LM sama dengan negatif vektor. So negatif 2C. Okey, yang seterusnya 8.1.4 yang berkaitan dengan vektor selari. Okey, yang ni kamu kena tahu vektor A dan vektor B tu adalah selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan K vektor B. Maksudnya kita boleh tulis vektor A ni sama dengan berapa vektor B. Dengan keadaan K adalah pemalar. Jadi pemalar ni adalah nilai lah, integer. Nilai satu nilai boleh integer, boleh juga boleh juga pecahan. Dan jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor bukan sifar, dan tidak selari, maka dengan keadaan H A sama dengan KB, maka H sama dengan K sama dengan kosong. Okey, nanti kita tengok contoh untuk nampak dengan nampak lebih terangnya.
Okey, contoh 7. Diberi PQ sama dengan U dan QR sama dengan 5U. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Okey, kalau kita boleh gambarkan seperti berikutlah. Okey, ni P, Q dekat sini, R-nya di sini. So PQ adalah U, QR-nya ialah 5U. Okey, dan sini pun kita nampak adalah segaris, di mana Q ni ialah titik sepunya. PQ sama dengan QR. Jadi PQ adalah selari dengan PQ dengan QR adalah selari, sebab kita boleh tulis QR dia sama dengan 5PQ. Okey. Yang seterusnya, contoh 8. Diberi vektor-vektor bukan sifar A dan B adalah tidak selari, dan H tolak 1 darab dengan A dan K sama dengan K tambah 5 darab dengan B. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Cari nilai H dan nilai K. Okey, dari sini kamu boleh ambil saja terus H tolak 1 samakan dengan 0. So kita akan dapat H sama dengan 1 dan K tambah 5 sama dengan 0 dan K sama dengan negatif 5. Okey, macam tu sahaja. Okey, yang seterusnya. Okey, latih diri 8.2.